terima kasih Cik Loman atas penerangan yang begitu jelas sebentar tadi. Sementara menunggu Encik Samsul, kita tukar slot dululah. So, kita naikkan dulu slot perkongsian tenaga pengajar yang akan dibentangkan oleh Dr. Izan Hana binti Kaharudin daripada UKM. Silakan, Doktor. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ini adalah sesi perkongsian pengalaman saya selaku tenaga pengajar lah yang pernah mengendalikan kursus integriti dan anti rasuah. Okay, alright, okay. So, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Alright, so saya Dr. Izan Hana binti Kaharudin. Okay, so merupakan pensyarah ya di UKM dan saya juga merupakan penyelaras bagi kursus integriti dan anti rasuah di UKM. Alright, so selain daripada penyelaras, saya juga antara pensyarah lah yang mengajar untuk kursus ini. Okey, so sebelum kita pergi kepada lebih lanjut lagi, suka saya nak mengimbau kembali sejarah kursus KIA ini, bagaimana ia bermulanya. Alright, so sebenarnya kursus KIA ini telah mula ditawarkan yang mana UKM inilah merupakan antara perintis lah bagi kursus integriti dan anti rasuah. Okey, di mana sebenarnya ini bermulalah daripada perbincangan hasrat antara pihak SPRM dengan UKM yang mana mereka berhasratlah untuk datang untuk menawarkan kursus KIA ini. Alright, so pada waktu itu pengurusi jawatankuasa teknikal pembangunan KIA ini adalah yang merupakan Dr. Prof. Madia, Dr. Fazilah Idris lah yang merupakan pensyarah pada waktu itu yang mengendalikan yang membangunkan kursus ini di peringkat UKM. So kami pada waktu itu dikenali sebagai Pusat Pengajian Umum, tetapi sekarang telah bertukar nama dan telah dinaik taraf sebagai fakulti, iaitu Pusat Pengajian Citra Universiti telah menyambut baiklah hasrat ini yang mana kita nak menawarkan kursus ini sebagai kursus elektif. Right. Lepas cadangan itu disambut baik dan kita mulalah membangunkan kursus-kursus, kita membangunkan proforma dan juga membuat penawaran kursus pada waktu itu pada semester 2 2017 dan 2018. So pada waktu itu pihak SPRM dah memberi satu kerjasama yang erat yang padu antara UKM dalam mengendalikan kursus ini. Okay. So untuk sekarang ini tenaga pengajar di KIA ada 3 pensyarah lah, yang mana saya, kemudian Dr. Fazilah Idris dan juga bersama-sama dengan pegawai SPRM iaitu Tuan Luqman Nur Samingan. So kami bersama-samalah mengendalikan kursus ini. So untuk saya sajalah nak brief sedikit sejarah di mana ini kami dah ada 11 batch, 11 kohort pelajar yang telah mengambil kursus KIA ini di UKM. Okey, so ini bermulalah kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam slide ini, ia bermula pada semester 2 2017-2018 yang mana bilangan pelajarnya adalah seramai 67 orang. Alright, and then every semester, setiap semester bilangan pelajarnya bertambah daripada 60 kepada 90 dan kepada 100 lebih lah. Okay, itu pun kami terpaksa cut off juga bilangan pelajar sebab memang permintaannya sangat ramai tetapi tenaga pengajar yang kurang, jadi kami terpaksa limitkan bilangan pelajar itu dalam 150 saja. Tapi penawaran di kalangan pelajar tu demandnya sangat tinggi, ramai sangat-sangat nak masuk kelas ni mungkin dengar daripada feedback rakan-rakan yang kata kursus ini sangat-sangat bermanfaat kepada mereka. Alright, so kalau tuan-tuan puan-puan lihat sebelum kita pandemik, kursus ini ditawarkan secara fizikal, face to face. Tetapi selepas daripada pandemik COVID-19 iaitu pada sekitar 2020, alright, so kita mula tawarkan kursus ini secara online dan sehingga ke hari inilah kursus ini di UKM masih lagi ditawarkan secara online kepada pelajar. So kaedah penyampaian yang kami laksanakan di UKM adalah kuliah interaktif lah, yang mana ada hubungan antara pensyarah dan juga pelajar, hubungan dua hala yang mana sekiranya pelajar ada masalah, mereka boleh bertanyakanlah
sama ada dengan sewaktu pegawai SPRM memberikan kuliah, ataupun kalau pelajar tak faham lagi berkenaan dengan topik yang diajar, mungkin mereka boleh bertanyakan melalui dalam grup Telegram yang kami bangunkan ataupun yang kami create lah untuk ada connection antara pelajar dengan pensyarah. Okey. So ini adalah sedikit perkongsian berkenaan dengan aktiviti. Apakah aktiviti yang kami lakukan sepanjang kami mengendalikan kursus KIA ini. Okey. So ini adalah antara aktivitinya iaitu kita create satu pertandingan teka silang kata di kalangan pelajar. Okey. So kita nak tengok sejauh mana kefahaman pelajar berkenaan dengan topik-topik yang telah diajar oleh pegawai SPRM dan juga oleh pensyarah. Alright, so kita adakan satu pertandingan lah, yang mana pertandingan ini kalau kebetulan maksudnya kebetulan kami adakan pertandingan ini pada waktu perayaan, contohnya Hari Raya Aidilfitri ataupun Chinese New Year. So kami katakan dia sebagai duit raya, duit ampau. Okay, so kita nak interact pelajar agar pelajar dia participate dalam kelas, agar mereka alert lah dalam kelas. So kaedahnya kami pilih the best jawapan ataupun kami bagikan masa siapa yang jawab terpantas dalam chat box. Okay, so kita akan berikanlah hadiah ataupun ampau kepada mereka. Selalunya kami beri 10 pelajar yang terpantas menjawab soalan teka silang kata ini. So ini adalah salah satu lagi kaedah yang mana kita nak libatkan penglibatan aktif pelajar dalam kelas, yang mana kita minta, kalau contohnya lah kita boleh ambil dalam salah satu slot topik pengajaran, contohnya adalah faktor-faktor kemerosotan integriti. Kalau kita lihat kat sini, faktor kemerosotan integriti dari segi individu, kepimpinan, sistem prosedur, budaya, struktur dan institusi. So kita nak minta penglibatan pelajar, wakil dari setiap kumpulan, untuk mereka memberikan satu situasi. Contohnya kalau dalam individu tu, apakah situasi yang boleh menyebabkan berlakunya kemerosotan integriti. So itu adalah salah satu juga macam mana kita nak create pelajar supaya dia participate dalam kelas. Okey, so di samping ini sebagai tugasan kepada pelajar, tugasan wajib yang pelajar kena lakukan, kami juga create satu aktiviti supaya pelajar ini dia tak adalah buat sambil lewa je kan. So dia buat dengan very excited, dengan penuh bersemangat bila kita adakan satu pertandingan. So kita create satu pertandingan video PSA terbaik. Biasanya kami pilih antara 3 yang terbaik, yang dari segi kontennya, yang dari segi kreativitinya yang sangat menarik. So kita akan beri hadiah lah kepada mereka sewaktu kalau kita buat dalam sesi perkongsian, mungkin kita boleh anugerahkan lah, kita embed sekali, kita beri anugerah kepada mereka yang menghasilkan, kumpulan yang menghasilkan video PSA yang terbaik. Right. So inilah yang saya katakan tadi, yang mana ini sebenarnya, event ini sebenarnya berada dalam sesi perkongsian bekas pesalah rasuah. Alright, so kami ambil kesempatan lah, di samping kita beri ada sesi perkongsian bekas pesalah rasuah, kita masukkan sekali agenda untuk memberikan penyampaian hadiah kepada kumpulan yang menghasilkan video PSA yang terbaik. Pelajar sebenarnya kita minta pelajar dia ada storyline lah, yang mana dia tulis apa video, apa konten-konten yang perlu ada dalam video PSA itu, and then dia akan semak dengan Tuan Lokman. So Tuan Lokman lah yang akan verify sama ada konten, dari segi kontennya okey ke tak okey ke, betul ke tidak, ata-ata kalau yang diorang selitkan ada ata-ata tu dari tepat dan betul. Okay, so itu dari segi video PSA. So itu adalah antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan daripada kami lah di UKM. Alright, so kita pergi pula kepada tugasan penilaian dan pentaksiran yang saya yang masih digunakan di sini di UKM, maksudnya sebagai kursus elektif. Saya share lah di kursus elektif dia agak berbeza sedikit lah dengan kalau dijadikan sebagai kursus wajib. Okey, tapi tak apa, dia punya penilaian dan pentaksirannya lebih kurang sama sahaja. Alright, so ini yang sekarang ini di mana kalau di UKM kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum, okey, kita ada 2 tugasan dua tugasan, yang mana tugasan pertama adalah tugasan individu, alright. Yang kedua adalah tugasan berkumpulan.
Okey, yang mana tugasan berkumpulan sama saja kalau tuan-tuan puan-puan lihat kalau dalam yang telah dibentangkan oleh Dr. Jurina, yang mana ada pembentangan kajian kes, sama juga pembentangan kajian kes dan juga pembentangan video PSA. Tetapi peratusannya mungkin berbeza sedikitlah di sini kami di UKM masih lagi dengan 30%, alright. Video pembentangan PSA juga 30%. Alright. Tetapi tugas yang berbezanya sedikit adalah dari segi tugasan individu. Okey, yang ini ada pembetulan sebenarnya 40%. Alright. So tugasan individu kalau dalam untuk yang wajib kita tetapkan hanya kuis sahaja yang ada kepada inilah untuk penilaian pelajar. Tapi yang dijalankan di UKM sebagai kursus elektif, kami ada tambahan satu lagi kerja yang mana dari segi kajian kes iaitu ulasan keratan akhbar. Okey. So untuk tugasan individu itu dia masing-masing menyumbang kepada 20%. 20% kuis dan juga 20% kajian ulasan keratan akhbar. Okey. So kajian kes ulasan akhbar ni biasanya kita mintalah pelajar untuk create untuk create satu tema. Dalam kumpulan itu ada tema, and then di bawah tema itu ada spesifik tajuk yang dipilih oleh pelajar. Katalah rasuah di kalangan kementerian, contohnya pertahanan ke. So mungkin pelajar akan ambil satu tema kerani yang mengambil rasuah, ataupun kemudian pegawai yang mengambil rasuah. So maksudnya dia berada dalam tema yang sama dalam satu kumpulan, tetapi subtopik yang berbeza untuk setiap individu. Okey. So keratan akhbar ini kita minta pelajar untuk cari mungkin dalam 3 ataupun ke 5 sumber keratan akhbar lah, dan kita minta pelajar untuk ulas berdasarkan keratan akhbar tersebut, apakah kesalahan yang dilakukan oleh pesalah rasuah, kemudian apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan tersebut, apakah kesan dan implikasinya dari segi individu, kemudian keluarga dan juga organisasi. Okey, so itu dari segi tugasan. Ada 2 tugasan, individu dan berkumpulan. Ini adalah tugasan pertama, iaitu tugasan pembentangan kajian kes. Right. So di bawah tugasan kajian kes ini, arahan tugasan yang kita berikan kepada pelajar, sama ada pelajar boleh buat slide PowerPoint, proyeksi ataupun seumpama dengannya lah. Alright. Kemudian kita minta pelajar untuk membentangkan membentangkan tugasan mereka selama 10 minit dan termasuklah sesi soal jawab. Kemudian kita minta juga pelajar dilaranglah untuk membaca slide dan perlulah ada huraian. Maksudnya dalam slide itu hanya ada main point sahaja, poin-poin penting sahaja. Yang selebihnya adalah pelajar kena menghuraikanlah dalam punya tugasan. Kemudian perluannya adalah penglibatan dalam semua ahli kumpulan. Antara yang perlu ada dalam report dalam report kajian kita tersebut, perlunya ada pendahuluan, kandungan dan juga ulasan. Yang mana ulasan itu adalah kita minta apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah ini, apakah kesannya dari segi kesan kepada individu, keluarga dan juga organisasi. So itu adalah antara perkara-perkara yang perlu adalah dalam report ataupun dalam pembentangan pelajar. Itu adalah tugasan yang pertama. Okey. So apakah isi kandungan yang perlu ada, yang macam saya katakan tadilah, dari segi latar belakang kajian kes, apakah kesalahan yang dilakukan oleh pesalah, kemudian apakah kesan kepada individu, keluarga dan juga organisasi. Okey. Kemudian dari segi apakah pengajaran yang boleh pelajar ataupun iktibar yang pelajar boleh dapat daripada kes yang dibentangkan oleh pelajar dan juga sumber rujukan. Alright. So suka juga saya nak ingatkan, macam yang tadi Dr. Jurin telah maklumkan, kita akan ada senaraikanlah beberapa tajuk-tajuk yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil sahaja dalam, nanti kita akan kongsikanlah dalam satu file tajuk-tajuk tugasan yang boleh diberikan kepada pelajar. Kita ada senarai tersebutlah. So ini adalah tugasan yang kedua, tugasan yang mana nak pelajar dikehendaki membentangkan video PSA. So mungkin saya boleh kongsikan contoh tugasan PSA yang telah dihasilkan oleh pelajar. Letihnya kelar ini. Penatnya. Jomlah. Itulah yang berita apa yang best hari ni. Harap ada berita-berita best.
ni? Merealisasikan hasrat anak muda, kerajaan akan memastikan pindahan perlembagaan yang membolehkan warga negara berumur 18 tahun dapat mengundi dan akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Undi 18? And boleh ke pilih pemimpin yang betul? Diorang tu nak decide makan mana pun payah. Ni kan pula pilih pemimpin untuk negara. Anak pakcik tu makan tidak lagu tu je. Aku tengok Korea. Apa dia tahu? Silat bilang mampu ya negara kita. Stres ni kepala aku, dah lah banyak assignment. Keluar pula video-video orang tua ni cakap undi 18 ni tak baik. Aduh, stres lah. Yang pergi tidur dulu lah. Penat betul. Ilman. Kenapa fikir apa orang cakap ni? Diri sendiri kan lagi tahu kemampuan yang ada. Kita kena cuba jadi benda yang berguna untuk negara. Nak pilih pemimpin berintegriti ni senang je. Pertama sekali, pribadi calon tu sendiri. Calon mestilah berintegriti, tak ada latar belakang pribadi yang tercela, tak ada akhlak yang baik, serta contoh teladan kepada anggota masyarakat. Lepas tu, yang kedua ni senang je. Tengok pada idealism perjuangan dia. Banyak yang menyenaraikan beberapa ciri penting, termasuklah menghayati perjuangan parti, istiqomah dengan perjuangan dia, dan juga memperjuangkan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan dia sendiri. Aspek yang paling penting dan terakhir ni mestilah bab komunikasi. Rakyat nak pemimpin yang boleh bercakap, boleh bawa misi dan visi dalam bahasa yang mudah difahami. Ada pemimpin ni kadang syok sendiri je guna bahasa bombastik bagi menunjukkan tahap intelektualnya. So, buat yang terbaik ya Ilman. Pelik juga mimpi aku. Ni mimpi petunjuk kot. Tak apalah. Aku akan pastikan aku laksanakan tanggungjawab aku demi negara. Alright, okay. Itu adalah contoh tugasan yang mana pelajar dimelakonkan melakonkan watak berdasarkan topik yang diberikan oleh pensyarah. Okey, mungkin kita boleh lihat satu lagi contoh kumpulan Justice yang mana beliau menggunakan animation untuk menghasilkan video PSA. Okay. Aiman, 20 tahun, pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, mengambil jurusan kejuruteraan. Aiman merupakan anak sulung daripada 6 adik-beradik, bapanya seorang petani manakala ibunya seorang suri rumah. Beliau memohon pinjaman PTPTN namun separuh duit pinjamannya digunakan untuk meringankan beban bapanya dalam membantu menyara keperluan keluarganya. Minggunya je banyak duit aku habiskan, kena beli keperluan harian, keperluan belajar. Lepas tu adik-adik aku selalu bagi tahu tak cukup duit. Jadi akulah yang kena bagi. Sabar Aiman, ni semua ujian untuk kau. Nanti Tuhan balas balik jasa kau selalu tolong keluarga kau. Masalahnya aku ni tak berduit sangat. Macam manalah aku nak hidup? Nampak gayanya aku kena makan Maggi je hari-hari. Abang, adik terpilih jadi pengawas sekolah, tapi ayah tak cukup duit beli baju pengawas untuk adik. Boleh adik pinjam duit abang? Boleh adik, nanti abang bagi duit. Duit dah berkurang ni, jadi kena berjimat untuk bulan ni. Aiman sedang berjalan ke suatu tempat. Dia ternampak kawannya di McDonald. Teringinnya nak makan makanan macam KFC and McDonald. Kalaulah aku banyak duit macam kawan aku, bolehlah aku merasa. Tak boleh jadi ni, aku kena fikir cara macam mana untuk mendapatkan duit dengan cepat. Lalu Aiman mencari di internet bagaimana cara mendapatkan duit dengan lebih mudah. Tiba-tiba suatu iklan muncul. Ni macam menarik tapi macam bahaya je. Tapi aku terdesak sangat ni. Belum cuba belum tahu kan. Tanpa meragui, Aiman terus membuat panggilan. Hello encik, saya berminat dengan iklan encik yang menawarkan kerja sebagai kedai akaun. Oh, you berminat ya? You pastikah? Ya, sangat berminat. Saya terdesak nak pakai duit. Tapi kerja ni tak bahaya ke? You jangan risau. I dah buat kerja ni lama dah.
dah tak pernah kena cekup. I pasti punya you akan selamat kerja bawah I. Dengan mudahnya, Aiman memberikan segala maklumat peribadinya kepada syarikat tersebut. Seminggu kemudian, Aiman lalai dengan kemewahan yang disajikan. Namun perihal ini diragui oleh Ashraf serta menjadi tanda tanya buatnya. Pada suatu hari, sedang Ashraf duduk di meja rakan biliknya itu, tiba-tiba notifikasi dari telefon Aiman berbunyi. Ni bukan kedai akaun ke? Lantas Ashraf terus ke balai berdekatan. Apa yang saya boleh bantu, Encik? Saya suspek kawan saya terlibat dengan kedai akaun kan? Berikan saya maklumat yang lebih lanjut tentang individu ini. Polis telah mengeluarkan waran tangkap kepada Aiman. Aiman didakwa di bawah Seksyen 291 Akta Kesalahan Kecil 1955 di mana sesiapa sahaja yang disyaki mempunyai milikan yang diperolehi secara tipuan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Aiman dipenjarakan setelah terbukti bersalah. Aiman tidak seharusnya mengambil jalan ringkas dalam mendapatkan wang tambahan. Sekiranya anda telah menerima sejumlah wang yang besar daripada sumber akaun yang tidak dikenal pasti pemiliknya, segera lapor perkara itu kepada pihak polis untuk mengelakkan diri dari terlibat dalam kegiatan jenayah kedai akaun. Okay, so itu adalah antara lah ya tugas-tugasan pelajar ya, video PSA. Okay, dan okay, selain daripada video PSA, kita juga boleh buat satu video yang kita minta lah pelajar buat social experiment. Okay, so saya rasa Tuan Lokman pagi tadi Tuan Lokman ada kongsikan ya berkenaan dengan video ini. So dia sama je sebenarnya. Kita nak lihatlah sejauh mana ya individu itu bila kita letakkan duit, sama ada dia berintegriti atau tidak, sama ada dia pulangkan tidak duit itu kepada pihak yang bertanggungjawab. So kita tengoklah daripada segi kita beri not 20, RM5 dan RM1. So siapakah yang baik hati yang akan memulangkan duit tersebut. So mungkin ini pun saya tak kongsikan di sini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kemudian lah. Alright, ini adalah tugasan yang ketiga. So ulasan Keratan Akbar ni kita ada tema lah, yang mana temanya mestilah dari segi integriti dan rasuah lah. Biasanya kita minta lah pelajar at least ada sekurang-kurangnya 3 Keratan Akbar, okay, yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh pelajar. Laporan ulasan kita minta pelajar buat antara 5 ke 6 muka surat. Apa ni kandungannya, apa yang perlu ada pendahuluan ya, kandungan ulasan kandungan dan juga ulasan yang perlu pelajar ulas lah, sama ada ulasan itu dari segi latar belakang kes, kesalahan yang dilakukan oleh pesalah. Kemudian ulasan itu kita juga nak lihat impaknya kepada individu, kepada keluarga dan juga kepada organisasi, dan apakah pengajaran yang boleh diambil lah berdasarkan kes-kes yang pelajar dapat daripada akhbar tersebut. Okey, so ini adalah pembelajaran berasaskan pengalaman, yang mana kita panggil, kita jemput sesi perkongsian ya, pengalaman sebenar iaitu ini adalah setakat ini kami telah panggil 2 orang bekas pesalah. Contohnya kalau kat sini, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ini adalah bekas pesalah, iaitu bekas magistrat dan juga bekas pesalah rasuah, iaitu Tuan Firdaus. Okey, so banyaklah perkongsian yang diberikan oleh Tuan Firdaus sepanjang sesi ini yang memberi sangat menyentuh hati kisahnya. So pelajar-pelajar memberikan refleksi yang sangat bermanfaat kepada mereka, memberi iktibar dan pengajaran kepada mereka. Okey, so kita telah panggil lah sebenarnya Tuan Firdaus ini dalam beberapa semester, dalam beberapa batch pelajar-pelajar kami. Alright, so untuk yang the latest yang bukan semester ini, semester lepas, Tuan Firdaus dia turut menjemput ini adalah Ustaz Syafi'i Husin yang mana Ustaz inilah sebenarnya yang mengajar beliau ketika beliau berada di penjara untuk membuat sesi perkongsian. Alright, so kalau tuan-tuan puan-puan lihat di sini ini adalah semasa Ustaz ni sebenarnya dia bekas pesara warden penjara. So dia sekarang ni dah pesara. Okey, so dia siap bawa lagi rotan yang digunakan
untuk menghukum bekas-bekas pesalah rasuah. Dan kalau tuan-tuan puan-puan nampak dalam slide yang kat belakang ni kan, ini masa tu dia paparkan lah antara macam mana pesalah ini dikenakan hukuman sebatan. Okey, dan yang dipegang ni adalah sebenarnya senjata lah ataupun rotan yang digunakan ketika untuk menghukum pesalah-pesalah di penjara. Okey, ini adalah perkongsian yang sangat menyentuh hati saya dan kami harapkan pelajar-pelajar yang hadir pada waktu itu dia ambil iktibar dan juga pengajaran daripada perkongsian yang diceritakan oleh Tuan Firdaus dan juga yang dikongsikan oleh Ustaz Syafiq ini. Selain daripada itu, kami juga turut menjemput semester ini, kami turut menjemput bekas jurulatih dan juga bekas pesalah rasuah, iaitu Coach Yusarman. Okay, so coach ini juga disabitkan kesalahan disebabkan mengatur perlawanan dalam bola sepak, dan beliau telah dihukum atas kesalahan yang beliau telah lakukan. So ini adalah gambarlah peserta dalam sesi perkongsian Tuan Firdaus. So ini adalah antaralah peserta-peserta iaitu pelajar. Di samping pelajar, kita juga turut menjemput warga-warga UKM untuk sama-sama mendengar perkongsian daripada Tuan Firdaus. So ini juga adalah sesi perkongsian daripada pegawai SPRM yang terlibat dalam kes-kes besar. So kita jemput juga mereka untuk berikan pendedahan perkongsian berkenaan dengan kisah-kisah benar dari segi yang mereka pegawai yang telah mengendalikan kes-kes besar ini. Right. Okey, yang ini adalah walkabout. Okey, so walkabout ini sebelum PKP kami memang ada mintalah pelajar untuk turun ke kajian lapangan lah. Alright, so kita minta pelajar untuk turun ke kajian lapangan untuk buat satu soal selidik. Mungkin yang ini kita lihat dalam slide ini, kita nampak adalah walkabout penjaja kecil yang mana kita turun ke kawasan pasar-pasar dan kita mintalah persepsi penjaja-penjaja di situ. So itu adalah juga salah satu kita boleh create kepada pelajar kita turun ke kajian lapangan untuk mereka dapatkan maklum balas. Mungkin dalam tak ramai mungkin kita minta dalam 5 responden untuk memberi maklum balas berkenaan dengan soalan-soalan yang ditanya oleh pelajar yang berkaitan dengan integriti dan juga rasuah. So selain daripada walkabout, kita juga adakan satu lawatan, lawatan pelajar ke pejabat SPRM. So lawatan ini kita buat semasa sebelum pandemik COVID-19. Okey, tetapi semasa COVID-19 tak boleh nak buat, so saya sampailah sehinggalah ke hari ini. Sebenarnya saya plan juga untuk semester ini nak adakan satu lagi lawatan, tetapi disebabkan oleh beberapa kekangan, contohnya kenderaan tak diluluskan, so terpaksalah kami tangguhkan. Mungkin insyaAllah akan bawa ke next semester. Lawatan ke pejabat SPRM ni, kita antara tempat-tempat yang pelajar boleh lihat adalah lawatan ke fasiliti SPRM. Contohnya pelajar boleh lawat ke lokap, bilik kawat, bilik temu bola video dan juga konti macc.fm. So itu juga kita nak bagi pelajar lihat macam mana keadaan sebenar bilik kawat, lokap dan sebagainya lah. So ini adalah antara aktiviti yang pihak kami di UKM jalankan untuk kita interact pelajar, dan juga kita nak bagilah pelajar dia faham berkenaan dengan apakah itu integriti, rasuah dan sebagainya. So, itu adalah slide saya yang terakhir, sesi perkongsian saya yang itu. Ada soalan? Saya buka soalan. Ya. Saya tanya Dr. Izan tentang pesalah rasuah tadi, perkongsian tu. Adakah kita perlu melalui SPRM sebab kita pun tak ada info tentang pesalah rasuah ni. Jadi adakah kita perlu ada kerjasama dengan SPRM dulu untuk dapatkan perkongsian bersama dengan bekas pesalah rasuah? Okey, so selalunya kami terus direct dengan bekas pesalah tersebut untuk minta mereka buat sesi perkongsian dengan kami lah. Tak perlu direct melalui SPRM. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Hafiz. Saya nak bertanya, setiap tugas-tugasan yang diberikan oleh doktor, macam tadi buat video, buat
sepanjang lawatan, dan kata beberapa lah tugas-tugasan saya nampak sepanjang apa yang Prof sampaikan tadi, Doktor sampaikan tadi. Adakah sesuai untuk 2 jam kredit ataupun semua tu boleh dibuat dalam masa 2 jam kredit lah, maksud saya 2 jam kredit tu sepanjang semester tu? Okey, so untuk tugasan yang telah saya kongsikan sebentar tadi itu sebenarnya memang untuk 2 kredit, sebab di UKM kursus ini dijalankan 2 kredit. Sebenarnya setiap semester kita akan ada tugasan buat masa sekarang sebagai elektif ya. Jadi bila kita dah masuk SEM 1 tahun hadapan, iaitu bila kita dah jadikan wajib universiti, maka kita akan buang satu tugasan, iaitu tugasan yang guna akhbar itu ya. So as for now masih lagi di peringkat elektif because kami mengambil untuk bermula SEM 1 tahun hadapan. Okay, so as for now elektif ni kita ada setiap semester yang kita buat untuk individu, kita akan ada kuis hari Jumaat ni kita akan ada kuis, dan kita akan ada tugasan individu untuk mereka mengambil poin daripada keratan akhbar seperti yang Dr. Izan bentang tadi, dan mereka kena buat PSA dalam grup, dan mereka kena buat kajian kes pembentangan dalam bentuk grup. Mereka tidak ada penulisan tidak ada penulisan laporan. So itu yang kita nampak pelajar memang bagus lah ya, memang feedback dia bagus kat dalam kursus ini. Kuis 20%, tugasan individu secara bertulis pun hanya 5 muka surat. Pembentangan kajian kes bentang saja slides, itu yang kita ambil kira, dan pembentangan, dan juga PSA video itu saja. And setiap semester kami buat semua sekali untuk 2 kredit. Memang padat betul lah tugasan pelajar ni. Tidak padat. Tak padat Dr. Hafiz, tak padat. Because kita buat secara berkumpulan, kemudian kita memang supervise daripada awal. Daripada awal setiap kali kita jumpa, kadang-kadang saya akan bagi lecture ataupun Tuan Lokman akan bagi lecture, maka kita akan bagi masa setengah jam untuk consultation for the tugasan. Jadi kita akan terangkan, kalau sudah ada masalah kita akan guide ya. Yang bagusnya di UKM ini adalah kami mendapat sokongan daripada SPRM ya, maklumlah ya, UKM yang pertama buat ya. So kami ni macam anak emas lah kan. Jadi bila dalam kelas, apabila pelajar nak buat PSA, mereka kena buat storyboard ataupun storyline ya. So storyline itu nanti akan dicek oleh Tuan Lokman. Jadi apabila faktanya betul, baru kita boleh upload ke YouTube ya. Jadi kalau rakan-rakan sekalian kalau tak sure dengan PSA mereka, jangan upload dulu ya. Cari SPRM di setiap kawasan kita ya, di setiap kawasan rakan-rakan semua akan ada SPRM. Jadi di situ kita boleh minta lah ya, untuk mereka datang ke kelas. Kita boleh minta daripada PDRM, kita boleh minta daripada SPRM setempat ya. Kita boleh minta daripada penjara, kita boleh minta daripada mana-mana badan berinform untuk kita bawa ke kelas ya, bagi membincangkan tentang integriti dan rasuah, bukan hanya daripada SPRM ya. So saya rasa apabila kita bawa orang luar and mereka memang ada real life experience tentang integriti dan rasuah ini, maka pelajar akan lebih terkesan ya, akan lebih terkesan apabila mendengar cerita dan juga konten daripada mereka yang memang ada pengalaman itu. Terima kasih. Penerangan yang cukup jelas. Saya faham. Terima kasih. Sama-sama. Ada soalan lagi yang lain? Okey, saya Puan Hafizah, saya nak tanya perkongsian daripada pesalah kan? Ya. Iaitu memang kita perlu panggil ke dia orang, ataupun maybe kita ada solution lain untuk ganti, untuk replace. Alright. Yes. Saya telah pun tulis dekat chat itu ya. Jadi apabila kita melihat kan, kita ada banyak IPTS dan juga kita ada banyak IPTA. So daripada apa yang kami bincangkan, jika kita berkesempatan, jika kita tidak ada kekangan, maka jemputlah pesalah rasuah itu. Jika IPTS ataupun IPTA itu ada kekangan, tak ada masalah ya. Jadi jawatankuasa saya ya telah pun buat satu video temu ramah dengan pesalah rasuah itu. Ya, jadi kami dah ada video itu. Kami dah buat 2 video untuk bantu pensyarah rakan-rakan sekalian. Satu video tentang lawatan ke SPRM, telah pun kita videokan secara virtual, dan juga tentang pesalah rasuah ya. Jadi ada 2 video kita sediakan yang rakan-rakan boleh guna kat dalam kelas sebagai menggantikan pergi ke ibu pejabat dan juga ajak pesalah rasuah ke kelas. Right? So dari segi percentage tu macam mana, Doktor? Percentage apa? Percentage memang sama ya. Sama. Kalau kita jemput pesalah rasuah ke kelas, dia tak ada percentage untuk pelajar. Itu hanya sebagai cara kita mengajar. Sharing based lah. on itu hanya sharing ya. Experiential based learning ya. Untuk pelajar, sama ada kita jemput atau tak jemput, tidak ada, dia tak affect mereka punya ni percentage.
Ya, percentage kita masih lagi 40, 20. Okey, maksudnya dari segi lawatan dan juga untuk sharing case tu lebih kepada sharing lah, tak ada percentage lah untuk diorang kan. Tak ada. Itu hanya kepelbagaian daripada segi kita untuk mengajar lah supaya pelajar rasa seronok untuk belajar tentang integriti dan rasuah ini. Ya, jadi kepada IPTS ya, percentage tidak boleh diubah ya. Because kita ada terima email juga ya. So saya nak tekankan dekat adik di sini bahawa IPT tidak dibenarkan mengubah performa KIA yang telah ditetapkan oleh JPT. Yang pentingnya jika IPTS nak ubah, IPT nak ubah, universiti yang diberikan status SUA akreditasi oleh MQA, komponen pentaksiran ialah salah satu item dalam performa khusus yang memerlukan kelulusan Siena University jika ingin diubah. Jadi, IPTS juga perlu ikut prosedur yang ditetapkan untuk IPTS oleh MQA jika ingin diubah. Ya? Okey, lagi satu kan kalau kita lihat kan, pada asasnya KIA ni kan domain efektif ya rakan-rakan dalam pentaksiran berasaskan OBE ya. Jadi, peperiksaan perlu diminimalkan. Sesuai dengan semangat OBE dalam kursus MPU, peruntukan markah sepatutnya tidak melebihi 30% untuk penilaian berbentuk ujian ataupun peperiksaan ya. Jadi kursus KIA ni lebih khusus ya, menekankan domain efektif. Sedangkan peperiksaan berkemungkinan besar akan menekankan domain kognitif ya. Jadi ini berkemungkinan mengganggu taburan pembahagian domain kognitif, efektif dan juga psikomotor bagi sesebuah program itu. Ya rakan-rakan. Kita nak tanya, saya Anissa daripada Kolej Politeknik Mara, nak tanyalah doktor, kalau kita panggil jemputan untuk pesalah-pesalah yang tadi tu, adakah kami kena bayar ke ataupun macam mana? Ya. Free saja. Memang kena. Ya, kita kena bayar. Kena sebab bayar lah. Mereka ada antara mereka yang tak dapat kerja ya. Begitu peritnya hidup mereka sekarang. Mereka pesalah rasuah sehingga sekarang ada yang tak dapat kerja, sehingga sekarang masyarakat masih lagi mengata mereka, tetapi kita tahu mereka nak berubah, mereka akan berubah. Jadi kita panggil mereka. Jadi orang berbudi, kita berbahasa, maka kita perlu bayar mereka token, mileage mereka dan sebagainya ya. Kita perlu bayar. Okey doktor, terima kasih. Terima kasih Dr. Fazilah dan Dr. Izan Hana atas penerangan sebentar tadi.